Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu kongsikan lagi cara menulis jawapan soalan struktur. Sebab tadi semasa kelas ada banyak persoalan, seolah-olah kamu tak ingat bagaimana nak menulis jawapan untuk soalan struktur. Soalan struktur ada beberapa jenis. Cikgu tak nak kamu kehilangan markah disebabkan kecuaian dan kamu tidak tahu format penulisan jawapan soalan struktur. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, ini adalah bentuk soalan struktur ruang jawapan bernombor. Bagi soalan struktur yang ada ruang jawapan bernombor seperti ini, kamu harus tulis terus jawapan tanpa menghuraikan. Contoh soalan, nyatakan dua sumbangan tamadun tersebut. Jadi kamu terus tulis jawapan. Contohnya begini. Penciptaan roda. Tak perlu buat ayat terlalu panjang, tapi pastikan kamu tulis ayat yang bermakna. Untuk tambahan isi, kamu tulis nombor, tambahan nombor. Contohnya 3 Roman. Kalau kamu nak tambah lagi satu isi, tulis 4 Roman dalam kurungan. Kamu boleh tulis sebanyak mungkin yang kamu nak. Kalau misalnya kamu tak pasti dengan jawapan yang kamu telah beri. Cuma nasihat cikgu, jangan terlalu lama di satu-satu soalan. Sebab soalan struktur memerlukan masa hanya 15 minit sahaja untuk menulis jawapan keseluruhan. Dan tengok peruntukan markah. Kalau markah dia 2 markah, jadi kamu bagi 2 isi. Dan tambah isi sebagai backup. Okay. Jadi jawapan sebegini akan diterima sebab mempunyai makna dan pemeriksa faham ayat yang kamu tulis. Baik, ini adalah contoh lain ruang jawapan bagi soalan struktur yang ada nombor. Di sini kata tugasnya senaraikan 2. Jadi kamu cuma senaraikan sahaja tanpa menulis ayat lengkap. Tulis nama negara sahaja kalau soalan ini minta negara. Contohnya senaraikan 2 contoh negara yang mengamalkan sistem demokrasi pada masa kini. Jadi kamu terus tulis jawapan, terus tulis fakta. Baik, fahami kehendak soalan. Fahami kehendak soalan. Kalau misalnya nak tambah isi, tambah nombor 3 Roman di situ, tambah 1. Ataupun 2. Jadi tak perlu kamu tulis ayat yang panjang bermula dengan pangkal ayat tu semua. Tidak, tak payah. Jadi ini di situ tadi Brunei yang memang kita tahu tidak mengamalkan sistem demokrasi. Jadi cikgu jelaskan berdasarkan soalan tahun lepas. Soalan tahun lepas. Kalau diminta negara, kamu terus tulis nama negara. Kalau diminta sumbangan, kamu tulislah sumbangan seperti soalan Mesopotamia tadi. Baik. Ini juga adalah contoh soalan dengan ruang jawapan bernombor. Di sini soalan tahun lepas juga, nyatakan 2 jemaah menteri yang diwujudkan. Pastikan ayat yang ayat kamu tulis ataupun frasa jawapan yang kamu tulis boleh berdiri sendiri dan bermakna. Dan untuk kata nama khas, nama khas seperti nama-nama jemaah menteri, kamu tak boleh salah eja. Tak boleh salah eja, kena tulis dengan tepat. Ini contohnya. Kamu boleh lihat dalam skema yang diberikan. Jemaah penasihat raja, kata raja dia hilang. Jemaah menteri pertahanan. Kalau dalam skema ataupun panduan pemarkahan tidak ada nama jemaah menteri pertahanan, yang ada jemaah menteri peperangan. Jadi jemaah penasihat perkataan raja tu hilang, tidak ada markah yang akan diberi. Untuk jemaah menteri pertahanan, perkataan pertahanan tu salah. Sepatutnya pelajar ini tulis peperangan. Pelajar ini ataupun calon ini cuma mendapat markah di bahagian ataupun di jawapan yang ketiga, jemaah menteri luar. Jadi untuk jawapan yang memerlukan kata nama khas, elakkan salah eja. Elakkan salah eja. Ini kata nama khas. Okay, ini yang sepatutnya calon ini tulis.
Baik, ini lagi satu lagi bentuk soalan yang ada ruang jawapan bernombor. Nyatakan dua ciri sistem ahli. Okay, kita tengok. Baik, kabinet bayangan. Kalau kita baca kabinet bayangan, itu adalah frasa yang boleh berdiri sendiri. Tapi masalah jawapan yang kedua ahli. Di situ tidak memberi makna apa-apa. Tidak memberi makna apa-apa. Jadi kabinet bayangan masih boleh diberi markah. Ahli itu salah, sebab tidak bermakna. Sepatutnya calon ini menulis anggota dikenali sebagai ahli. Kena tulis jawapan lengkap lah untuk di situ. Ahli itu merujuk pada apa? Tengok pada soalan. Tengok pada fakta. Mana yang perlu kamu tulis ayat lengkap? Tulislah ayat lengkap. Walaupun soalan itu minta kamu menyatakan fakta. Ada sebahagian fakta dia perlu dijelaskan. Contohnya soalan inilah. Kalau kamu tulis ahli sahaja, jadi jawapan itu tidak bermakna. Ahli bomba kah? Ahli apa kah? Jadi perlu tulis lengkap. Maksudnya dalam ciri sistem ahli itu, anggotanya yang dikenali sebagai ahli. Okey, ini tulis dalam bentuk ayat, frasa yang gramatis ataupun bermakna, seperti yang cikgu sebutkan tadilah. Baik, untuk ruang jawapan yang terbuka begini, kamu kena menulis dalam ayat lengkap. Ini adalah contoh. Satu markah. Calon ini bagi satu isi. Jadi kamu mulakan ayat dengan pangkal ayat lah. Kalau misalnya kamu tak nak tulis, kamu jenis yang tulisannya gedabak besar, kamu boleh mulakan dengan maksudnya ialah. Maksudnya ialah. Tapi sebaik-baiknya cikgu nasihatkan kamu tulislah lengkap. Ambil balik daripada pangkal ayat dalam soalan tu, tulis sistem demokrasi bermaksud pemerintahan oleh bla 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 bla. Ini untuk jawapan tahun lepas lah. Jadi pelajar ini dapat 2 markah berdasarkan panduan pemarkahan. Berdasarkan markah yang diperuntukkan, pelajar ini dapat 1 markah. Jadi ini. Tulis jawapan tambahan. Isi yang setara boleh digabungkan dalam satu ayat. Dan tidak lebih dari 2 isi. Ini yang cikgu tekankan dalam kelas. Kalau misalnya kamu memang dah hafal 2 atau 3 isi. Jangan gabungkan lebih daripada 2 isi dalam satu ayat. Kalau yang dalam contoh yang cikgu tunjukkan ini, calon ini gabungkan 2 isi masih boleh diterima. Jangan gabungkan 3 ataupun lebih isi. Dan elakkan menulis jawapan dalam bentuk nombor atau point form. Sebab ruang jawapan adalah ruang jawapan terbuka. Jadi jangan tambah dengan nombor. Kalau kamu tulis nombor pada jawapan, jadi jawapan kamu akan diberi setengah markah, bukan markah penuh. Okey, cara menulis jawapan untuk soalan peta. Baik, ini adalah contoh soalan peta. Bagi soalan peta, kamu kena tulis nama tempat secara terperinci. Jadi kamu kena hafal peta. Sebab kebelakangan ini soalan yang berkaitan dengan peta memang wujud. Tahun lepas tak ada. Baik, sejak 2016 markah tidak diberi jika pelajar buat sempang slash tu atau koma. Di sini pelajar dianggap sebagai tidak ada pendirian. Kalau sebelum 2016 ke bawah, dulu boleh. Maksudnya pelajar boleh bagi isi backup answer tu dalam bentuk slash macam tu. Tapi selepas itu berlaku perubahan peraturan pemarkahan, pelajar tidak boleh lagi membuat sempang. Jadi kamu kena tulis jawapan yang paling tepat. Kalau begini, walaupun betul jawapan sekalipun, salah lah. Sebab kamu kena bagi jawapan yang paling tepat. Jadi kamu kena tulis begini. Okey, sama dengan yang ini juga. Kamu tak boleh bagi jawapan ekstra, jawapan tambahan. Jadi di sini untuk ruang jawapan bernombor,
yang ada menamakan lokasi, kamu tidak boleh bagi jawapan tambahan. Jawapan tambahan tidak akan dilayan. Jadi di sini kamu kenalah hafal peta. Hafal peta yang berkaitan dengan tajuk sasaran pada tahun ini. Tajuk sasaran. Cara menulis jawapan untuk ruang jawapan terbuka yang cikgu ada tekankan. Ini dah cikgu tunjukkan juga tadi. Kalau misalnya kamu nak bagi jawapan yang lebih daripada satu, kamu kena tulis beginilah. Ini satu saja. Tulis dalam bentuk ayat lengkap. Kalau tak lengkap, potong setengah markah. Okey, ini pun cikgu dah tunjuk tadi lah. Cikgu lajukan Baik, ini soalan yang tahun lepas juga. Elakkan menulis jawapan sebegini. Nomborkan, jangan. Ini kamu jangan buat. Biasanya pelajar pandai ni, kesilapan besarnya sebab tidak menulis mengikut format yang ditetapkan. Jadi jangan hilang markah kerana kecuaian. Ruang jawapan terbuka, kamu tak boleh tambah dengan nombor-nombor 1 Roman, 2 Roman ke, ataupun berbagai bentuk point form. Jangan, kamu kena tulis ayat lengkap. Contoh di sini. Pelajar ini, bagaimanakah Islam sampai ke dunia Melayu? Jadi kamu kena tulis cara-cara. Kalau bagaimanakah itu memang cara. Jadi pelajar menulis melalui pedagang luar. Dan dakwah orang Islam, melalui akhlak orang Islam. Kalau kita tengok 3 jawapan ini betul, tepat. Tapi masalahnya pemeriksa tidak boleh bagi markah penuh. Jadi jawapan sebegini akan diberi setengah. Bayangkan, kamu sepatutnya dapat 3 markah, jadi di situ tinggal 2. Dibundarkan, 1,5 dibundarkan jadi 2. Sayang markah, sayangi markah anda, jangan cuai. Sepatutnya jawapan ditulis penuh sebegini. Slide ni cikgu dah bagi dah sebelum ni. Cuma yang cikgu kecewa ada yang tak membaca. Kalau membaca pun mungkin ada yang tak faham. Jadi cikgu usahakan dalam bentuk video beginilah supaya kamu boleh dengar. Sambil-sambil kamu buat kerja lain, kamu sumbatlah earphone dalam telinga, baca. Dengar. Dengar. Dan kalau misalnya tak faham, sambil-sambil tu kamu tengok dah image yang cikgu paparkan. Baik. Ini cara penulisan jawapan di ruang jawapan terbuka. Begini. Kalau nak gabungkan 2 isi pun, kamu guna kata hubung. Mulakan ayat kamu dengan penanda wacana. Penanda wacana tidaklah ditetapkan. Tak adalah ditetapkan perlu pelbagai. Kalau misalnya kamu guna selain itu daripada mula sampai akhir pun boleh. Okey. Soalan perbandingan. Sebab tahun lepas ada soalan perbandingan. Kita takut tahun ini pun ada soalan perbandingan. Jadi soalan perbandingan, kamu perlu tunjukkan perbandingan. Jangan kamu tulis jawapan memihak pada satu bahagian sahaja. Contohnya soalan ini. Bandingkan sistem demokrasi yang diamalkan di Athens dengan sistem demokrasi yang diamalkan di negara dalam satu C. Satu C tadilah senaikan nama-nama negara. Jadi di sini 4 markah. Bila 4 markah, di situ kita dapat bayangan. Maksudnya kita kena tulis 2 isi untuk Athens, 2 lagi isi untuk mana-mana negara yang kita pilih dalam soalan 1C. Maksudnya kamu ada 2 perkara di situ dan jawapannya mesti seimbang dan menunjukkan perbandingan. Kita tengok contoh. Soalan ini, calon ini tulis, sistem demokrasi yang diamalkan di negara dalam 1C ialah mengikut undi dan undian terbanyak akan dipilih. Ini berkaitan dengan 1C. Rakyat tempatan berhak mengundi parti yang mereka pilih. Ini 1C. Manakala di Athens lebih kurang sahaja, tapi negara-negara di sini tidak mengamalkan prinsip hanya lelaki sahaja yang boleh mengundi. Kalau di sini, ini cara pemarkahannya. Jadi
Kalau kita tengok ayat ketiga, manakala di Athens lebih kurang sahaja, tapi negara-negara DC tidak mengamalkan prinsip hanya lelaki sahaja. Jadi kalau kita baca dan fahami ayat yang terakhir tu, pelajar menyenaraikan ataupun menghuraikan ciri-ciri sistem demokrasi di negara dalam 1C. Walaupun peringkat awal ayatnya manakala di Athens, tapi dia tidak menyebut pun di Athens tu bagaimana keadaannya. Dia nak kata yang DC tu, negara-negara DC, elakkan menulis ayat sebegini. Jadi di situ markah minima diberi, walaupun 3 fakta tu tepat, tapi disebabkan tidak ada perbandingan, jadi markah minima diberi adalah 2. Okey, ini jawapan Ini cadangan jawapan bagi soalan tadilah. Jadi perlu ada perbandingan. Perbandingan Athens dan negara C. 1C lah dalam soalan 1C. Jadi di situ sekali lagi perlu tulis perbandingan. Markah minima akan diberi sekiranya tidak ada perbandingan. Elakkan melakukan kecuaian. Kalau kita tahu soalan itu perbandingan, jadi bandingkanlah 2 perkara yang diminta dalam soalan. Jawab ikut kehendak soalan. Okey, ini yang sepatutnya lah. Athens mengamalkan sistem demokrasi sahaja, manakala Malaysia mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Dalam satu ayat, raja ini dapat 2 markah sebab ada perbandingan. Ayat seterusnya demokrasi di Athens diwakili oleh lelaki sahaja, manakala di Malaysia terbuka. Jadi di situ nampak perbandingan. Jadi pelajar ini akan dapat markah penuh. Soalan kebat. Yang ini pun kita elak daripada awal lagi cikgu cakap. Kalau jawapan dia ruang jawapannya terbuka begini, tidak ada nombor, kamu kena tulis ayat lengkap. Soalan, mengapakah Islam diterima secara berterusan oleh dunia Melayu pada abad ke-15 dan abad ke-16? Kalau kita tengok isi yang pertama, membawa kebaikan. Secara umumnya macam betul. Tapi pemeriksa tidak boleh terima sebab jawapannya agak tergantung. Kebaikan dalam aspek apa? Pastikan kamu tulis kebaikan tu ada penyambutnya di belakang. Kebaikan dari aspek kehidupan kah? Kebaikan dari aspek politik kah? Ekonomi kah? Jadi kamu kena tulis lengkap. Lengkap ada penyambut. Isi yang kedua, membawa pendamaian di dunia Melayu. Di situ kita tahu walaupun pelajar ini salah ejaan pendamaian, tapi di situ kita tahu yang maksud ayat ini Islam membawa kedamaian. Di mana? Di dunia Melayu. Jadi pelajar ini dapatlah markah di situ. P.5 lah sebab ayat tidak lengkap. Dan diterima masyarakat Melayu. Ayat ini pun tidak dapat diterima sebab ayatnya terlalu umum. Ayat umum dan isinya agak tergantung. Nampak macam betul tapi salah. Jadi pelajar ini dapat setengah dan dibundarkan menjadi 1 markah. Tulis ayat lengkap dan bermakna. Dan elakkan sekali lagi menomborkan jawapan di ruang jawapan terbuka. Jawab ikut kehendak soalan. Jangan beri fakta ataupun isi dalam ayat yang tergantung ataupun terlalu umum. Ini cara penulisannya betul. Kamu boleh gabungkan. Macam pelajar ini dia tulis fakta, nilai-nilai murni, kemudian dia huraikan yang mengamalkan sifat hormat menghormati. Jadi huraian dia tepat. Huraian dia tepat. Dia bukannya dia hurai secara umum. Kalau hurai secara umum tak ada markah. Selain itu prinsip kesamarataan. Kesamarataan mengelak penindasan. Akhir sekali Islam diterima kerana yang ini dalam satu ayat lah, kerana keharmonian negara dipertingkatkan. Dapatlah 5/3, dapatlah maksimum 0.3. Untuk soalan esei, soalan esei markah paling minima adalah 2.
paling tinggi yang maksimum adalah 8. Ini bentuk pembahagian markah tahun 2014. Okey. Masalah pelajar di bahagian esei biasanya masalah mengolah jawapan. Kemudian tidak faham kehendak soalan. Yang ini selalu berlaku, bukan pelajar kolej sahaja, tapi ini kesalahan umum. Okey, ini bentuk soalan tahun lepas. Bentuk soalan tahun lepas dengan peruntukan markah 488 dan kebanyakan soalan C tahun lepas adalah soalan kebat. Soalan kebat. Ini soalan tahun lepas, pembahagian markah dia. Pembahagian dikecilkan supaya dapat membantu pelajar untuk dapat lebih markah. Yang ini soalan yang agak sukar. Kalau misalnya pelajar tahun lepas tak membuat ulang kaji, memang mereka tak boleh jawab. Dan ini antara soalan yang tidak popular tahun lepas. Dan LPM sangat membantu calon sebenarnya. Mana-mana tajuk yang sukar, mereka akan pecahkan markah tu menjadi lebih kecil. Supaya setiap orang tu ada peluang untuk dapat markah. Dan markah kebat memang dibesarkan. Jadi peluang kamu dapat 8 markah tu memang sangat cerah. Sebab cikgu yakin pelajar kolej dia boleh jawab soalan ataupun tulis jawapan kebat dengan berkesan. Ini soalan tahun lepas juga, pecahannya paling sedikit markah atau minima markah adalah 2 dan maksimum adalah 8. Ini semua dah faham. 7 soalan kamu kena pilih 3. Kamu juga boleh kalau misalnya ada masa selepas selesai menulis 3 soalan esei, ada lagi masa dan kamu dah semak soalan struktur, jadi kamu boleh jawab lebih daripada 3. Biasanya pemeriksa akan semak semua dan markah yang paling tinggi itu akan dikira. Jadi markah yang rendah tidaklah. Dia takkan campur. Kalau kamu jawab 4, dia campur sekali. Tidak. Markah yang paling tinggi akan dikira. Jadi baca semua soalan dulu dan baru pilih. Pilih soalan yang memang kamu dapat jawab isi lebih banyak. Kalau isi itu macam samar-samar, elakkan. Elakkan. Pilih soalan yang kamu rasa boleh jawab dan isinya banyak. Kadang-kadang ada soalan yang kamu boleh jawab tapi isi sedikit. Jadi kalau isi terlalu sedikit berbanding isi yang banyak, kamu pilihlah isi yang banyak. Jangan nak bunuh diri sendiri, nak jawab soalan yang isi sedikit saja. Dan fahami kehendak soalan. Yang ini kamu kena gariskan kata kunci. Gariskan kata kunci. Soalan fakta, jawab isi sahaja pun boleh. Tak perlu hurai. Jangan terdesak sangat nak menghurai semua. Soalan fakta pun, soalan kebat pun, soalan kebat, mana sesiapa yang boleh hurai, silakan. Kalau tak boleh hurai, jadi kamu bagi fakta sahaja. Tapi tulis dalam ayat lengkap. Tulis dalam ayat lengkap. Kalau contoh, tak dapat cari contoh, tak apa. Pastikan ayat kamu, kalau misalnya 8 markah, kamu tulis dalam 10 isi. Sebab satu isi, satu markah. Kalau kamu tulis betul, kalau soalan tu 8 markah, kamu tulis ngam-ngam lah 8 isi. Takutnya 2, 3 isi salah, jadi kamu tak ada jawapan tambahan untuk backup. Jadi pastikan kamu tulis jawapan lebih daripada markah yang diperuntukkan. Sesuai dengan masa lah. Sesuai dengan masa. Dan esei mesti ditulis dalam ayat lengkap. Ada subjek dan ada predikat. Jadi peruntukan masa untuk satu soalan, yang ini cikgu dah tekankan hari itu, satu soalan 30 minit. Yang ini pun cikgu dah ajar. Jadi kamu belik balik slide ini nanti. Jika soalan negatif, nyatakan 3 kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah. Ini cara menulis soalan-soalan negatif. Kamu kena tulislah kesan sekiranya. Ini sekiranya. Kamu kena tulis. Masyarakat mengamal amalan jahiliah, tidak dapat, seterusnya. Kamu kena tekankan perkataan kesan sekiranya.
Okay, jika soalan menjana idea, beri cadangan. Jadi kamu kena tulis cadangan saya. Okay, gunakan ayat berlapis. Gunakan ayat berlapis. Dan biasanya kalau kamu guna kata hubung ni secara automatik kamu sebenarnya menghurai. Ada beberapa pelajar cikgu dah tunjukkan, mungkin yang lain mungkin tak ingat, mungkin boleh jumpa atau tanya cikgu. Kamu boleh cuba jawab dan tunjuk pada cikgu. Sama ada huraian kamu ni huraian yang bermakna ataupun huraian yang umum. Sebab sejarah ni lebih berfakta. Bukannya kamu nak hurai secara umum saja. Jadi kalau umum tak ada markah. Kalau umum tak ada markah. Ini contoh. Dapat lampat. Okay, pendirian. Untuk pendirian 2 tahun ni, 2-3 tahun ni lah. Kalau kamu bagi jawapan wajar, tak wajar, setuju atau tak setuju, tidak ada markah. Tapi pastikan pendirian kamu tu jelas. Pendirian kamu jelas. Jadi dalam jawapan permulaan ayat kamu kena nyatakan pendirian dulu. Wajar atau tidak. Jangan terus bagi alasan. Untuk soalan begini, kamu tak pandai nak hurai, tak pandai nak bagi contoh, tak payahlah, kamu bagilah fakta sahaja. Dan kamu jangan nak fikirkan mana fakta, mana huraian, mana contoh. Tulis jawapan. Ikut kehendak soalan. Jadi ikutlah ikut pendirian kamu. Kalau kata wajar, wajarlah, bagilah alasan. Kalau di sini 8 markah, jangan kamu fikir perkataan wajar itu 1 markah, tidak. Bermula dengan alasan pertama, di situlah markah diberi. Alasan yang pertama tu, di situlah markah diberi dan seterusnya. Jadi di situ kamu kena kemukakan 8 ataupun lebih alasan. Tak perlu hurai. Kalau misalnya boleh bagi contoh, contoh mestilah contoh fakta. Kalau soalan macam ni, terdapat parti politik yang mencadangkan agar Indonesia dan Filipina turut serta dalam Persekutuan Malaysia. Jadi fakta, contohnya mestilah fakta. Kalau kamu bagi contoh yang umum saja, tidak diterima. Tak boleh cari contoh, hurai sahaja. Hurai. Sebab-sebab wajar ataupun sebab-sebab tidak wajar. Ini penanda wacana yang kamu dah tahu, dan tidak ada ketetapan nak guna penanda wacana yang pelbagai kah ataupun satu penanda wacana daripada awal sampai akhir. Dibolehkan, tidak ada masalah. Kata hubung ni pun kamu dah tahu. Ayat contoh. Kalau nak bagi contoh, bagilah ayat-ayat contoh. Okey. Ini contoh soalan. Jangan tulis jawapan dalam bentuk point form. Kalau kamu tulis begini, sayang. Kalau kamu tengok soalan ini peruntukan markahnya 6. Hanya 6 isi sahaja yang disemak. Tengok tadi perkataan lembah sungai 1 isi, subur 1 isi, kegiatan ekonomi pertanian 1 isi, menanam pelbagai tanaman, isi yang 1, 2, 3, 4, isi yang kelima, akan membuat teres di lereng bukit, itu isi yang ke-6. Dan yang lain tidak dikira. Sebab berdasarkan peruntukan markah adalah 6 markah. Kalau misalnya kamu tak tulis dalam ayat lengkap, beginilah. Jadi sampai isi yang ke-6, di situlah markah diberi. Dan isi-isi lebih yang lain tidak akan diberi markah. Cuma ditanda. Dan cara penulisan begini memang tak akan dapat markah penuh lah. Ayat pertama tu je ayat penuh. Kedudukan kerajaan agraria di lembah sungai yang subur. Ayat pertama sahaja yang ayat lengkap. Dianggap sebagai ayat lengkap walaupun ditulis dalam bentuk point form. Jadi markahnya yang sepatutnya 6 ditolak setengah jadilah 4. Ini pemarkahan. 2 isi yang pertama tu dapat 1 markah sebab berada dia dalam ayat yang lengkap. Jadi 4 isi yang lain setengah markah sebab ayatnya tidak lengkap. Jadi jawapan mesti ditulis dalam ayat lengkap. Ayat tidak lengkap akan ditolak setengah markah. Ini yang sepatutnya kamu buat. Tulis lengkap. Kalau begini memang kamu akan dapat markah penuh lah.
Yang penting fakta tu betul lah. Okey. Budak ni dapat semua 9 isinya tepat. Jadi maksimum 6 markah. Okey, ni faktor perkembangan. Buat begini. Ulang balik dah. Okey, macam mana nak jawab soalan kebat? Jadi, jawapan soalan kebat ni untuk mengelakkan jawapan kamu berulang-ulang, kamu guna teknik PES. Teknik PES ni boleh guna dalam apa sahaja bidang sebab sejarah ni kan dah dipecahkan dalam 3 bidang besar iaitu politik, ekonomi dan sosial. Jadi jawapan pun kita boleh guna politik, ekonomi dan sosial. Jadi bahagikan untuk mengelakkan jawapan kamu berulang. Ini contoh sahaja cadangan. Kalau kamu tak dapat guna, mungkin kamu ada cara yang lebih efektif lah bagi kamu sendiri. Baik, politik. Dalam bidang politik biasanya dikaitkan dengan pemimpin. Apa soalan? Kalau pertanian pun dikaitkan dengan pemimpin. Kalau soalan kebat itu berkaitan dengan bagaimana nak membangunkan bidang pertanian, kita perlu ada pemimpin yang bijak. Kemudian perkaranya berkaitan dengan negara. Kalau contohnya, apakah faktor pertanian di negara kita maju? Cikgu ambil contoh pertanian lah. Salah satu sebabnya adalah negara yang aman. Dan kemudiannya undang-undang. Ini contoh. Pemimpin yang berkaliber, yang bijak, menyokong usaha. Ini dia punya huraian undang-undang. Kalau yang berkaitan dengan jenayah, untuk menjaga keamanan, untuk mengelakkan penjajahan, perlu ada undang-undang yang digubal dan dikuat kuasa. Kamu guna ayat ini, boleh. Ini jawapan klise yang boleh diguna pakai dalam banyak soalan kebat. Okay. Untuk ekonomi. Ekonomi biasa kaitkan dengan duit lah. Ekonomi modal, teknologi, tenaga kerja. Jadi sesuaikanlah dengan keadaan. Kalau modal tu macam perdagangan, pertanian, perindustrian. Memang ada kaitan dengan modal. Kemudian teknologi. Jentera, R&D, kalau soalan tadi yang berkaitan dengan pertanian, sesuai atau tidak negara kita dengan pertanian. Jadi kamu boleh cerita kita ada modal, dana daripada kerajaan, kemudian ada pelaburan asing, dah dapat 2 markah di situ. Dan teknologi, kita ada teknologi canggih, canggih tulislah canggih. Ada R&D, kemudian penggunaan ilmu sains dan teknologi. Contohnya bioteknologi. Tenaga kerja gunalah perkataan mahir, cukup. Senang sangat. Okay, dari aspek sosial. Sosial pendidikan. Ini kalau langkah-langkah, soalan pada langkah. Tadi langkah-langkah untuk politik. Pemimpin perlu bijak merancang. Sama juga. Okay. Pendidikan. Ini semua jenis institusi. Kesannya boleh melahirkan tenaga kerja mahir. Pendedahan daripada peringkat awal. Kalau misalnya bagaimanakah mengatasi masalah pekerja kurang mahir, yang berkurangan di pasaran kerja. Jadi kamu bolehlah gorenglah dekat situ. Kita perlu ada institusi ataupun latihan ataupun TVET untuk melahirkan tenaga kerja. Kemudian galakkan daripada pemimpin, kaitkan dengan pemimpin. Kemudian masyarakat. Untuk sosial, masyarakat perlu sokong dasar, libatkan diri. Dan nilai mana-manalah nilai-nilai yang berkaitan. Kalau bersatu padu dan bekerjasama, perlu jadi satukan ayat itu. Jangan buat ayat berasingan sebab bersatu padu dan bekerjasama mempunyai maksud yang sama. Okay. Tengok contoh penggunaan. Menggunakan teknik PES tadi. Baik, negara kita mampu menjadi sebuah negara pertanian yang maju. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut 8 markah. Boleh guna. Contohnya kita ambil pemimpin dan negara. Tulis ayat. Tengok. Berapa markah kita boleh dapat di situ.
Okey, dapat 7 markah. Pastikan kamu tahu menggunakanlah. Jangan pula kamu kata perdagangan tu kamu cerita pula tanah yang subur. Tak ada kaitan pun dengan perdagangan. Okey, yang lainnya. Teknik PES. Untuk soalan tadi juga. Kita boleh buat begini. Mempunyai modal yang cukup untuk membangunkan bidang pertanian. Antaranya dana kerajaan. Pelaburan asing pun dapat markah. Teknologi moden, jentera itu sebagai contoh, R&D, tenaga mahir, dapat 7. Tambah 7, tadi yang politik, ini ekonomi, dapat 14 dan lebih daripada markah yang diperuntukkan. Ini cara mudah. Ini cara mudah. Boleh atau tidak kaedah ini digunakan pada soalan kebat yang lain? Boleh. Kamu sesuaikan dengan apa sahaja bidang yang ditanya. Kalau kesan, bagilah kesan. Kalau kesan, negara akan aman. Sesuaikan dengan keadaan. Baik, itu saja daripada cikgu. Jangan malas nak membelik semua bahan yang cikgu beri. Kira luangkan masa untuk mendengar dan membaca balik. Sebab cikgu tak nak kamu kehilangan markah ataupun kamu tak dapat jawab pada soalan yang amat mudah untuk dapat markah. Jadi lengkapkan diri dengan apa sahaja ilmu yang cikgu dah turunkan. Tanya soalan kalau tak faham. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.